Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadin al-mab'uuth bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanannya, ketuhanan Allah, dan yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan bagi Allah, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahi kerana menguatkan risalatnya, risalat bagi Rasul, dan membenarkan penunjuknya, penunjuk bagi Rasul. Betul situ deh. Kat situ kan? Kat situ deh. Wassalatu wassalamu ala turjuman. Turjuman ke tarjuman? Tarjuman. Sini tak ada tarjuman yang betul. Baik, kita tengok terjemahan dia. Dan rahmat dan sejahtera turun timpa kedua-duanya, rahmat dan sejahtera, atas juru bahasa ketuhanannya, ketuhanan Allah. Sambungan maknanya setelah mana pengarang kita Syekh Ahmad pada awal kitab dia memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tu kemudian daripada situ dia telah pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ni pula dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya turunkan rahmat dan sejahtera
Ni dia panggil selawat. Wassalah diterjemahkan dengan makna selalu tadi. Kerana kita maklum, bila mana sebut selawat, iktibar datang daripada pihak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan makna rahmat. Adapun manakala kita sebut selawat, iktibar daripada pihak malaikat, maka yang ni dengan makna istighfar, minta ampun. Maka iktibar kepada malaikat ni dengan makna istighfar. Tengok, sekira malaikat kata selawat kepada hamba dia selain daripada Rasulullah, maka dengan makna istighfar, minta ampun. Sebagaimana hadis yang panjang, kita KIV dulu hadis ni kerana panjang. Maknanya di hujung hadis tersebut, Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan orang yang berada di dalam saf sembahyang, yang mana setelah mana memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia tak gaduh bangun. Dia tidak bangkitkan punggung dia untuk cari kipas umpamanya. Dah. Dia masih duduk dalam keadaan dia duduk sembahyang tadi. Maka kata Rasulullah, malaikat selawat kepada dia, kepada orang yang tak bangun lagi daripada selesai sembahyang dia untuk bangun ke tempat lain. Malaikat selawat kepada dia. Dengan makna apa tu? Selawat malaikat kepada kita tadi tu, dengan makna minta ampun. Sebut selawat juga, tapi makna dia lain-lain. Adapun sebut selawat daripada malaikat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang ni bukan dengan makna istighfar. Kerana Nabi tu maksum, Nabi tidak ada dosa. Maka apa dengan makna? Dengan maknanya minta dinaikkan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tinggi kepada lebih tinggi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dengan makna tu. Adapun selawat, bila sebut perkataan selawat, datang daripada pihak kita pula, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dengan makna kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna tu. Lain-lain iktibar dia. Maka walhasilnya, selawat ni besar. Besar selawat. Besar tak besar, senantiasa dah kita dengar berkaitan dengan kelebihan selawat. Sudah memada dengan ayat suci Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tu sudah memada dah kalau di kita yang benar-benar faham berkaitan dengan ayat tersebut tentang kelebihan, cukup dah. Tak berhajat dah kepada perkataan ulama ataupun kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana cukup dengan tu. Jelira dah. Kerana Allah Taala guna perkataan inna. Bila kata inna, menunjukkan perkara ni benar-benar besar. Bila kata inna di hadapan, menunjukkan perkara yang lagi akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ni benda besar ni. Jaga-jaga. Ambil perhatian maknanya. Apa dia? Innallah. Allah Taala mula dengan diri dia tu. Lepas kata inna, selalu kata diri dia. Allah wa malaikatahu,
Dia memulakan dengan diri dia zat yang maha mulia. Setelah tu pula dia kata wa malaikatahu. Malaikat-malaikat pula yang tidak ada dosa, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun pun yusalluna 'alan nabi. Berselawat mereka itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu diperintahkan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu pun besar. Tak kita lagi hadis Nabi tu. Lagi besar. Berkaitan dengan kelebihan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di dalam kehidupan kita ni ada satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia dikenal di bumi dan dikenal di langit. Yang ni Rasulullah. Tak putus-putus orang sebut nama Rasulullah. Senantiasa manusia selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masyhur Rasulullah. Ada juga yang keduanya golongan makhluk Allah di muka bumi ni, dia hanya terkenal masyhur dianya di dunia sahaja. Sebaliknya di langit tak dikenal. Di dunia orang kenal dia. Dia ada pangkat datuk umpamanya. Dia wakil rakyat umpamanya, orang kenal dia. Tapi penduduk langit tak kenal dia. Itu ada satu jenisnya begitu. Ada juga satu jenisnya dikenal di langit. Oleh penduduk langit dikenali dia. Masyhur nama dia, disebut-sebut nama dia. Tapi di bumi dia tidak dikenali oleh mana-mana pun. Melainkan sahabat dia, keluarga dia, itu saja. Orang lain tak kenal dia. Tapi penduduk langit masyhur nama dia, disebut-sebut selalu. Maka golongan yang ketiga ni kita kena gebuk dia dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nama kita tidak masyhur di bumi, orang tak kenal kita, biar kita dapat kemasyhuran di penduduk langit dengan melakukan ibadat kepada Allah. Di antara salah satunya bakti kita kepada kedua ibu bapa. Tengok Uwais Al-Qarni, orang tak kenal dia, tapi penduduk langit kenal, masyhur nama dia, harum nama dia. Begitu juga dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan selawat ni dapat mengharumkan nama kita di sisi penduduk langit. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru minas salati alayya." Perbanyakkan olehmu berselawat kepada aku, kata Rasulullah. Fa inna lillahi wukila li malakun inda qabri. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan kepadaku di sisi kubur, kata Rasulullah. Fa iza salla alayya rajulun min ummati. Manakala ada seseorang daripada umat aku, dia berselawat kepada aku, qala, lalu tu berkatalah oleh para malaikat, ya Muhammad, inna fulan bin fulan sa'atan salla alaika. Pada saat ni nama bagian-bagian ni, dia tengah duduk berselawat kepada kamu. Tu malaikat cari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal nama serta pak dia kenal. Nama siapa dia? Ibrahim umpamanya, bin Abdullah. Dia tu tengah berselawat kepada aku. Siapa yang menyampaikan? Malaikat. Sebagaimana hadis riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, inna lillahi ta'ala malakan. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menciptakan ada satu malaikat. Yang mana malaikat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan dianya aqtahu sami'a ibad. Tugas dianya hanya menyampaikan, hanya mencari-cari
satu ucapan-ucapan daripada manusia-manusia yang sedang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisa min ahadin yusalli alayya illa ablaghaniha. Tidak ada satu manusia pun yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kerja dianya untuk mencari-cari siapakah daripada kalangan umat Nabi yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan sampaikan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu besar. Besar kelebihan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis berkaitan dengan selawat yang saya kira mungkin kita selalu dah dengar, berkaitan dengan kelebihan-kelebihan fadail kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal benda tu. Lebih-lebih lagi manakala kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan berselawat ni Allah Ta'ala akan buka hijab. Begitu juga kata ulama, manakala kita nak melakukan satu-satu ibadat, umpama sedekah, bagaimana salah satu cara taktikal supaya Allah Ta'ala terima amalan kita, kena ada taktik dia. Kena mulakan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta akhiri dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah amalan kita tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana selawat satu ibadah yang Allah Taala pasti akan terima benda tu. Manakala begitu kita kapit perkara ibadat yang kita nak buat tadi tu dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepastinya dengan ibadat di tengah-tengah tadi tu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini datang riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mereka yang berselawat ketika mana berdoa, Allah Taala terima doa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijab." Kata Rasulullah, tidak ada satu doa pun melainkan di antara orang yang sedang berdoa tadi itu dengan langit itu ada dinding dia, ada hijab, ada penghalang. Hatta yusalli alayya, sehinggalah seseorang tersebut dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala dia berdoa, dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iza sulliya alayya in kharaqa zalikal hijab wa rufi'at du'a. Manakala seseorang yang berselawat ketika mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hijab pada saat tersebut akan menjadi carik, akan menjadi terkoyak. Segala sekatan-sekatan ataupun hijab-hijab di antara kita dengan langit tadi ada dinding, manakala kita berselawat carik, terkoyak habis, cabut habis hijab-hijab tadi, dan diangkat doa orang tersebut ke langit. Isyarat kepada doa tersebut manakala seseorang yang dia selawat kepada Rasulullah ketika dia berdoa, doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini besar. Besarnya kelebihan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula tanda cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil selawat. Jadi selawat ni ada ketiga tadi. Bila iktibar daripada Allah, rahmat. Iktibar daripada malaikat, istighfar. Iktibar daripada kita manusia, minta doa. Dan rahmat. Ini dia terjemah dengan makna ni. Kerana di sini dia panggil khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Nampak di lafaz tu
seperti nak cerita rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan, ayat cerita, tapi mengandungi makna doa. Dengan maknanya, takdir kalamnya seolah-olahnya, ya Allah, musannif kata gitu, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan engkau turunkanlah rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan ini. Kerana apa? Kerana khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Maka doa, kita doa rahmat, doa selawat bila datang daripada Allah dengan makna rahmat. Dan rahmat dan sejahtera turun ataupun timpa kedua-dua rahmat dan kesejahteraan tu, solat dan salam tu, atas juru bahasa ketuhanannya, ketuhanan bagi Allah. Juru bahasa dengan makna juru cakap lah, juru terjemuh. Seperti kita dengar berita TV2, berita India tak ambil umpamanya, berita Cina tak faham kita orang Melayu, ada juru dia tu bawah tu, ada juru terjemuh, atau kalau orang bisu dia ada juru terjemuh dia. Ini pun sama. Dengan maknanya Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pun kita maklum, manakala Al-Quran ni kalamullah, maka diturunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa peringkat. Maka Al-Quran ni sebagai panduan hidup setiap umat, setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada manakah yang menterjemahkan kalam Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Juru bahasanya ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atau panggil juru bahasa ketuhanan. Nabi lah yang memberitahu kepada kita tentang Allah Ta'ala tu satu dan sebagainya. Dan rahmat dan sejahtera turun kedua-duanya, rahmat dan sejahtera tersebut atas juru bahasa ketuhanannya, ketuhanan Allah. Dan yang menunjuk, yakni dan atas orang yang menunjuk, atas orang yang memberitahu, atas orang yang mengajak, yang menyeru kepada keesaannya, keesaan Allah. Orang yang mengajak, yang menyeru kepada keadaan Allah Ta'ala tu satu tu, siapa dia tu? Siapakah juru bahasa Tuhan? Siapakah yang mengajak kita, yang menyeru kita tentang Allah Ta'ala tu satu dan sebagainya? Badal dia panggil. Penghulu kita, iaitulah pemimpin kita. Badal lagi, siapakah penghulu kita tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat dan sejahtera kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu tu Arab sana tu Sayyidina. Maka kena jaga-jaga. Bila sebut Sayyidina, baca biar betul. Terkadangnya jadi Melayu dah kita. Sayyidina. Kalau baca Sayyidina tak ada maksud tu. Bukan maksud pemimpin. Bukan dimaksudkan dengan ketua, tidak. Penghulu, tidak. Kalau Sayyidina kena kepada permainan kanak-kanak tu. Mene Sayyidina tu. Yang mana kita lepas dadu, lepas buah dadu, bergeraklah. 6 contohnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai-sampai di Shah Alam. Tak ada pun Shah Alam dalam tu, tak ada. Ada Shah Alam, Kota Baru ada, Johor Baru ada. Tu Sayyidina tu. Sekira kita baca Sayyid, kita baca ya tadi tu, kita matikan dia. Dah salah bacaan. Naknya Sayyidina. Dia tadi tu ada sabdu baris bawah Sayyidina. Barulah ada maksud. Ini semua bukan bid'ah dan sebagainya, tidak. Ini semua datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanannya dan yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan Allah. Siapa tu juru bahasa
dan yang menunjuk kepada keesaan Allah, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibangkitkan, sifat bagi Nabi itu yang dibangkitkan, yang ditabalkan menjadi Rasul. Dibangkit, kita Melayu lagi, dibangkit tu Melayu dah, Melayu lagi, yang ditabalkan jadi Rasul, ataupun yang dilantik jadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang diutuh oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Rasul. Itu yang dibangkitkan. Yang dibangkit, sifat bagi Rasul lagi, dengan segala mukjizat, yakni dengan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi segala mukjizat. Diberi beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi. Manakala begitu, akidah kita ahli sunnah wal jamaah tak sama dengan Mu'tazilah. Adapun di sisi Mu'tazilah, beri mukjizat, anugerahkan mukjizat kepada salah satu daripada kalangan Nabi, ataupun bagi mereka-mereka yang menjadi Nabi dan Rasul, adalah wajib bagi dia. Mesti. Satu tekanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang tu jadi Nabi, bila seseorang tu jadi Rasul, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala beri mukjizat kepada seseorang tersebut. Adapun ahli sunnah wal jamaah, beri mukjizat kepada Nabi dan Rasul harus saja. Harus. Tak wajib bagi Allah untuk beri mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Tak harus. Apa ni? Tak wajib. Harus saja. Tak sama dengan Mu'tazilah. Ini perbahasan dia di belakang sana. InsyaAllah kita akan lalu dia. Lagi pula manakala beri mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dengan makna diberi semua mukjizat. Dah, kadang-kadangnya Allah Taala tak beri mukjizat, kadang-kadang. Sebagaimana ada satu cerita orang kafir Quraisy, dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, cuba mu tunjukkan sesuatu mukjizat yang ada padamu sekarang ni." Tapi manakala orang Quraisy, kafir Quraisy tadi minta supaya Nabi SAW tunjukkan ketandaan dia sebagai Rasul, tak, Allah Ta'ala tak beri. Bukan dengan maknanya mukjizat ni Allah Ta'ala beri ke semua kehidupan Rasulullah SAW, tidak. Ada kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada Nabi, ada kadang-kadang peristiwa-peristiwa yang Rasulullah SAW tidak diberi mukjizat. Mukjizat ni amrun khariqun lil adat. Satu benda yang mencari adat. Maka benda yang mencari adat ni, iktibar daripada Nabi dan Rasul, panggil mukjizat. Iktibar daripada orang yang soleh, orang yang buat ibadat, panggil karamah. Iktibar kepada orang bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia panggil sihir. Itu beberapa kategori dia. Yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Rasul tadi itu, serta diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala mukjizat, yakni diberi dengan beberapa mukjizat. Segala tu isyarat pada kata jamak lah, banyak. Ada beberapa mukjizat, banyak mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul. Sifat bagi mukjizat tu pula yang mengalahi, yakni yang boleh mematahkan orang lawan dia, atau panggil yang mengalahi, yakni yang boleh mematahkan orang lain, atau panggil mukjizat yang mematahkan, yang mengalahkan. Manakala keluar mukjizat tersebut di Nabi dan Rasul, orang lain kalah belaka. Sebagaimana mukjizat Nabi Isa alaihi salam, di antaranya pada zaman tersebut, zaman yang masyhurnya terkenal dengan zaman perubatan yang sangat hebat.
Manakala begitu sesuai dengan zaman Nabi Isa, Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam dapat menghidupkan orang mati. Dapat menghidupkan orang mati. Bukan sekadar hidup mati balik, tidak. Hidup tu hidup dengan beranak dan sebagainya. Tu zaman tersebut hebat perubatan dia. Siapa yang boleh mengalahkan Nabi Isa alaihi salam, boleh menghidupkan orang mati. Banyak mukjizat-mukjizat yang mengalahi akan lawan dia. Maka dalam banyak-banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling hebat daripada kalangan nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Kerana apa? Kerana Nabi kita tu Imamul Anbiya wal Mursalin, ketua bagi segala anbiya, ketua bagi segala rasul-rasul. Manakala dia ketua, tentu sekali dia lebih hebat mukjizatnya. Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dia lebih hebat daripada nabi-nabi, rasul-rasul selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atau mukjizat yang dibangkitkan dengan segala mukjizat, sifat bagi mukjizat yang mengalahi, yakni yang mengalahi akan orang lain, akan lawan dia. Hikmah dia. Apa hikmah Allah Ta'ala beri mukjizat yang mengalahi ni kepada Nabi dan Rasul ni? Hikmah dia kerana nak menguatkan risalatnya, nak menguatkan pangkat kerasulan. Itu di antara hikmah dia. Dua di sini disebut oleh muallif. Apakah hikmah? Allah Ta'ala beri anugerahkan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Di antaranya hikmah dia yang pertama disebut di sini kerana nak menguatkan risalah, nak menguatkan pangkat kerasulan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua hikmah dia kerana nak membenarkan penunjuk ataupun nak membenarkan apa yang diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil hikmah dia. Hikmah Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi dan Rasul tu mukjizat. Kerana apa kena kata hikmah tu? Kerana lil hikmah. Orang yang belajar bahasa Arab dia panggil lam tu, di Arab sana tu, li ta'yidi risalatih. Lam tu lam lil hikmah. Tanggung dengan makna lam lil hikmah. Dia ada banyak, lam li ta'lil. Ada lam apa lagi? Lam li ta'lil, lam lil gharad ada. Dia begini. Dalam perbuatan bersabit dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ada tiga. Allah Ta'ala buat satu-satu perkara saja-saja. Yang ni mustahil. Allah Ta'ala buat langit saja-saja. Allah Ta'ala buat laut saja-saja. Allah Ta'ala buat apa lagi saja-saja. Tak kira, semua ni Allah Ta'ala buat dengan saja-saja. Mustahil yang tu. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami jadikan langit dan bumi dan barang antara keduanya, langit dan bumi itu saja-saja, tidak. Allah Ta'ala tak buat satu-satu perkara tadi saja-saja suka-suka, tidak. Main-main, tidak. Yang kedua, Allah Ta'ala buat satu-satu perkara dengan sebab ada tekanan, ada gharak. Ada satu perkara yang dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk buat benda ni. Umpamanya Allah Ta'ala buat rumput, supayanya mesti kena buat rumput supaya lembu tu makan. Kalau tak buat lembu nak makan apa? Umpamanya Allah Ta'ala kena buat padi supaya jadi berah, hasil berahnya untuk dimakan oleh manusia ni. Ada tekanan mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana luput istighna, luput maha kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiganya, naknya Allah Ta'ala jadikan satu-satu perkara tu ada hikmah dia. Ini naknya ahli sunnah wal jamaah. Buat satu-satu perkara ada hikmah dia. Maka hikmah ni lah kadang-kadang kita tahu hikmah dia,
Kadang-kadang juga kita tidak tahu berkaitan dengan hikmah kerana apa Allah Ta'ala buat kata. Kerana apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan binatang-binatang babi umpamanya. Allah Ta'ala buat bagian-bagian. Tak kira Allah Ta'ala beri bala kepada kita. Kadang-kadang ada hikmah yang kita tahu dia. Kadang-kadang hikmah tersebut kita tak tahu dia. Umpamanya kita nak pergi ke Mekah umpamanya. Naik nama dah nama kita. Maknanya tahun ni naik nama dah, boleh pergi mengerjakan haji di Mekah umpamanya. Ataupun haji beri nama dah, naik tersenarai dah nama kita. Tiba-tiba takdirnya satu hari pada saat tersebut kita tak boleh nak pergi. Marah menyumpah hati kita. Aku tunggu lama dah nak naik haji ni, tiba-tiba tak boleh pergi ni. Adapun kawan kita sebelah rumah naik nama tahun dia sama dengan kita, dia boleh pergi, kita tak boleh pergi. Tiba-tiba terjadinya satu perkara yang tidak diingini, umpamanya flight jatuh lah dan sebagainya. Ketika mana kita seorang yang tidak terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengerjakan haji umpamanya, tentu sekali kita kata alhamdulillah. Ni hikmah dia yang kita tahu. Allah Ta'ala nak hidupkan kita lagi. Itu hikmahnya kadang-kadang kita tahu. Kadang-kadang juga hikmah tadi kita tak tahu sampai bila-bila. Walhasilnya sama ada benda tu bala dan sebagainya, semuanya ada hikmah. Kita nak terjemuh dengan kerana supaya tak ada masalah, tapi biar faham makna dia. Begitu juga ayat Al-Quran yang selalu kita dengar, tidaklah kami jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadat kepada Allah. Dengan makna apa tu? Liya'budun, dengan makna hikmahnya. Allah Ta'ala jadikan manusia dan jin, hikmahnya supaya beribadat, supaya kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu di dalam kitab kita ni pun sama. Kena tanggung dengan makna hikmah. Kerana tu lam lil hikmah. Hikmah dia kerana nak menguatkan risalah pangkat kerasulan dan membenarkan akan penunjuk bagi rasul tadi tu, dengan diberikan mukjizat kepada seseorang yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi nabi dan rasul. Wa ala alihi allazina balaghud darajatil ula bi'uluwi miqdari wa ashabihi allazina bazaghu nujumal huda binassi akhbarihi. Dan atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ataf pada kata juru bahasa. Takdir kalamnya, dan rahmat dan sejahtera turun kedua-duanya, rahmat dan sejahtera tadinya atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas pada kata sejahtera atas juru bahasa yang atas sana tu. Yang pertamanya pengarang kita minta Allah Ta'ala turunkan rahmat dan sejahtera kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya pengarang kita minta doa kepada Allah supaya turun rahmat dan kesejahteraan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sebut keluarga sama. Bila sebut keluarga ni iktibar. Bila keluarga dalam bab menceritakan haram makan zakat, yang ni kena kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berketurunan Bani Hashim dan juga Bani apa satu lagi, Bani Hashim, Bani Muttalib. Manakala sebut keluarga dalam bab puji, kena kepada kullu mukminin taqiyyin, tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah yang bertakwa. Bila sebut keluarga dalam bab doa, ni bab doa ni. Pengarang kita minta rahmat dan sejahtera turun kepada keluarga, bab doa. Bila bab doa kena kepada kullu mukminin walau asi. Tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah
Walaupun hamba Allah yang beriman tadi tu buat perkara-perkara yang dosa sekalipun, dia ada dosa dia masuk juga di dalam maqam doa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa kata ulama? Kerana orang yang banyak dosa tadi tu, yang beriman kepada Allah yang banyak dosa, lebih-lebih lagi lah dia berhajat kepada doa orang untuk mengampunkan dosa dia dan beri rahmat kepada dia. Kerana dia banyak dosa ni. Maka oleh kerana itulah bila sebut keluarga termasuk juga orang yang beriman, walaupun dia tu banyak melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk dengan kita-kita lah dalam doa ni. Bila kalau kita berhenti setakat tu. Dan turun rahmat dan sejahtera tadi tu atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dengan kita-kita. Yang sampai sifat bagi keluarga, yang ni tak masuk kita dah lah. Yang sampai mereka itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sampai kepada beberapa pangkat yang tinggi. Kerana apa? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mencapai satu pangkat yang tinggi dengan sebab ketinggian kadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala darjat Nabi tu tinggi, sayyidul, maknanya afdalul makhluk, semulia-mulia makhluk, maka keluarga Nabi, keturunan Nabi pun turut mulia juga. Kerana apa? Kerana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan dia pun turut mulia juga. Sebagaimana kita lah, misalnya kita ni anak tok guru umpamanya, kita ni anak tok wakil umpamanya, orang akan pandang dia tadi tu oleh kerana ayah dia tu tok wakil, kerana ayah dia tu tok bila, kerana ayah dia tu tok imam, kerana ayah dia tu tok guru dan umpamanya, anak dia pun turut jadi mulia juga. Diangkat darjat dia juga lantaran daripada kemuliaan kedudukan seorang ayah tadi. Begitu jugalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan dia menjadi mulia kerana pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan segala taulannya, sikit lagi. Dan segala taulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni pun ataf pada kata juru bahasa ketuhanan. Maknanya yang pertama, pengarang kita minta Allah Ta'ala turunkan rahmat dan sejahtera kepada Nabi kita. Yang kedua, minta rahmat dan sejahtera turun kepada keluarga Nabi. Dan yang ketiga, yang terakhir sekalinya, pengarang kita minta supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat dan sejahtera kepada segala taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa taulan Nabi ni? Sahabat Nabi. Taulan maksudnya sahabat. Maka bila sebut sahabat, pada lurah percakapan kita orang Melayu, kawan yang rapat. Bila kita berjumpa seseorang berselisih, nama apa weh? Nama Muhammad. Tak apa. Sekali tu ya kita bertemu dengan dia. Orang apa tanya kita, mu kenal ke orang tu? Kenal tadi, baru temu lah tadi. Saya mu kau, kawan kau ke, taulan kau ke, sahabat kau ke? Tidak. Tapi kenal. Tu panggil sahabat di kita tu, maknanya kalaulah sekali selisih begitu, tak, walaupun kenal nama, tak panggil sahabat lagi. Sahabat ni kawan karib. Tu di kita lurah Melayu kita bila sebut sahabat begitulah. Sebaliknya bila sebut sahabat di dalam Quran, di dalam kitab-kitab, dengan maknanya man ijtama'a binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ba'dal bi'sati fi mahalli ta'arrufin bi an yakuna ala wajhil ard. Maknanya bila sebut sahabat Nabi, yang dimaksudkan pada istilah ialah mereka-mereka yang bertemu dengan Rasulullah, yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pertemuan tersebut sekali saja, panggil sahabat dah.
Tapi syaratnya mesti orang yang bertemu dengan Nabi SAW, walaupun sekali saja, walaupun mata dia buta tak nampak Nabi, tapi dia berhimpun dengan Nabi, syaratnya mesti dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil sahabat. Sebaliknya dia bertemu dengan Nabi SAW tapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumpama Abu Jahal dan sebagainya, tak dipanggil dengan sahabat, tak panggil taulan, tak panggil kawan Rasulullah. Dan segala taulannya minta rahmat dan sejahtera kepada segala taulannya, taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gilang gemilang, yang cerah cuaca, yang bersinar-sinar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Hal keadaan mereka itu segala taulan Nabi yang gilang gemilang, yang cerah cuaca, bandingannya kata pengarang kita seperti segala bintang penunjuk. Dia kata sahabat-sahabat yang cerah cuaca ni seperti bintang penunjuk. Sahabat bintang, sahabat manusia lah. Ini panggil kalam tashbih. Sebagaimana dulu tu panggil tashbih balik. Sahabat diibaratkan, ditashbihkan, diserupakan seperti bintang. Kerana apa? Kerana sahabat-sahabatlah manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, maka sahabatlah yang memberi penunjuk, yang menjadi maknanya meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala mereka yang hidup selepas daripada Rasulullah bertemu dengan sahabat-sahabat yang hidup dia tanpa iman, maka sahabatlah yang berdakwah. Maka sahabat berdakwah, dia masuk Islam. Maka sahabat tadi tu penunjuk kepada orang yang sesat tadi. Maka umpama begitu juga bintang. Manakala orang yang berada di tengah laut sesat dia, mana ni tempat dia nak tuju ni, dia kena tengok bintang. Bintanglah yang akan menunjukkan dia manakala dia berada di dalam kesesatan. Begitulah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi penunjuk kepada mereka-mereka yang sesat, yang hidup selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil tashbih balik. Misal kita kata beginilah, kita nak marah kepada seseorang, kita kata mu ni seperti syaitan. Tu kita menserupakan orang tadi kerana jahat sangat tu seperti syaitan. Tu tak mahal lagi tu ayat tu. Kata lagi mu ni setan. Tu tak ada seperti dah tadi. Engkau seperti syaitan, lembut lagi tu. Ni mu syaitan. Tu lebih teruk, tashbih balik. Ni pun sama. Dia kata sahabat, hal keadaan mereka itu sahabat segala bintang penunjuk, tidak ada seperti. Itu tashbih balik. Sahabat ni bintang. Bintang. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata an-nazratu fi mahalli imra'atin sahmun min sihamil iblis. Rasulullah sebut orang yang melihat dengan satu pandangan terhadap mahalli imra'atin, yang melihat kepada bentuk tubuh seseorang perempuan, ialah anak panah beracun daripada panah syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perempuan, anak panah beracun, yakni seperti anak panah yang beracun. Itu tashbih balik, nak menceritakan kepada kita orang yang melihat kepada tubuh wanita tadi tu, mudarat dia cepat, seperti panah yang beracun. Kalau kata panah tadi, manakala kita pam dia kena kepada seseorang, shooting kepada seseorang, kena molek, mati. Itu bahaya dah tu, walaupun tak beracun. Yang ni Nabi kata beracun, lebih mudarat daripada panah yang tak beracun. Manakala kita lihat tubuh wanita, mudarat dia seminggu duk tengok sekali tu. Seminggu tu ingat Allah comelnya perempuan tadi, Allah comelnya. Tu mudarat manakala seseorang lelaki dia memandang kepada
tubuh wanita tadi. Itu Nabi larang supaya kita jangan tengok kepada wanita. Itu tashbih balik dia balik. Kata Nabi SAW sebagai penunjuk, kata sahabat tu ialah penunjuk segala bintang, dengan nas sabdanya, sabda Nabi SAW. Mana nas sabdanya? Nabi sebut di dalam satu hadis, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku ni, kata Rasulullah, bermula para sahabat aku seperti bintang. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Manakala kamu ikut salah seorang daripada sahabat aku, kata Rasulullah, kamu akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa ba'du fahazihi risalatun. Cukup dulu sekarang. Ada pengumuman lah sikit. Ada kawan ni, dia cucu saudara kepada Allahyarham Tuan Guru Harun Taib. Dia ni nak melanjutkan pelajaran di Universiti Sumatera, Indonesia, dalam bidang syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin. Maka dia bertemu dengan saya hari itu. Dia minta tolonglah supaya sekiranya ada yang nak derma kepada dia untuk kos pengajian dia di Indonesia dalam bidang syariah, bolehlah bagi sedikit sebanyak kepada dia. Tuan dia tak mari hari ini ni. Dia hanya bagi surat saja. Sekiranya ada, kita letak ridak kita lah di sana. Ada sekitar 2 rias bersih, insya-Allah lah kita akan sampaikan kepada dia. Wallahu a'lam.